seperti yang dilakukan oleh tadi, belajar ada nasi di festival, boleh berkumpul, boleh berdua di jemaah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya wad din. Wassalatu wassalam ala nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fikum. Raudah, insya-Allah tuan puan yang dirahmati Allah Subhanahu taala, bersyukur kita kehadrat Allah Subhanahu taala dapat bersama-sama masih untuk berpuasa di bulan Ramadan, untuk bersama-sama merebut ganjaran pahala di bulan Ramadan ni tuan-tuan, dan moga-moga kita digandakan pahala dan dihapuskan keburukan dan dosa yang pernah kita lakukan. Kalau tuan-puan pernah dengar satu hadis Nabi SAW yang mana para sahabat tanya kepada Nabi, kenapa Nabi amin 3 kali ketika Nabi naik ke khatib? Maka Nabi SAW kata apa? Nabi SAW kata apa? Aku aminkan kepada orang yang keluar daripada Ramadan tetapi dia tak diampunkan. Maka Nabi aminkan. Maksudnya ada kecelakaan, celakalah bagi orang yang keluar daripada Ramadan tetapi tuan-puan dia tak diampunkan. Itu yang menjadi satu kerisauan kepada kita tuan-puan yang dimuliakan Allah SWT. Jadi moga-moga Ramadan kita kali ini tuan-puan supaya menjadi asbab kepada diri kita untuk terus mendapat keampunan daripada Allah Subhanahu taala, dan kita terus bersama-sama banyakkan beristighfar, banyakkan melebihkan kebaikan ataupun berebut ganjaran-ganjaran pahala. Sebab Nabi SAW adalah ajwadun nas. Nabi SAW adalah sebaik-baik manusia, paling pemurah lah kita panggil. Tetapi bila masuk bulan Ramadan ni tuan-puan, Nabi SAW lagi pemurah. Maknanya Nabi SAW menunjukkan kepada kita satu sunnah, bahawa untuk pada bulan Ramadan ni kita kena lebihkan buat kebaikan. Kita kena banyakkan buat kebaikan, lebihkan. Kalau hari-hari biasa kita sedekah sehari RM30, bulan ni kita kena lebih sikit tuan-puan. Maksudnya bulan ni kita kena lebih ganjarkan pahala kita, lebihkan amalan kita. Sebab itu sunnah yang Nabi SAW ajarkan dalam satu hadis, yang mana Ibnu Abbas kata bahawa aku nampak Nabi ni adalah seorang yang pemurah, tapi pemurahnya Nabi ni lebih banyak ketika masuknya bulan Ramadan. Jadi lebihkanlah amalan kita pada bulan Ramadan ni tuan-puan. Moga-moga Allah mengampunkan dosa kita, merahmati kita. Jangan kita sibukkan diri kita pada bulan puasa ni dengan pertelingkahan ataupun dengan perkara-perkara yang menyebabkan pahala kita kurang tuan-puan. Itu paling penting yang untuk kita bahaskan dan jaga-jaga. InsyaAllah hari ini saya bersama dijemput oleh PTS lagi untuk membahaskan atau untuk mereview dalam bahasa Melayu apa tuan-tuan, untuk menganalisis kot, review untuk mereview buku berkaitan dengan satu tajuk berkaitan dengan bid'ahkah amalanku. Alamak, saya lupa nak on filter. Alamak, saya minta maaf. Saya lupa nak on filter flip. Tapi tuan-puan nampak bid'ahkah amalanku. Saya terlupa nak on filter flip ni. Tajuk dia adalah, buku ni boleh didapati di PTS. Tajuk dia bid'ahkah amalanku. Tajuk ni agak sensitif tuan-puan kalau dekat Malaysia. Ditulis oleh Profesor Dr. Basri Ibrahim Al-Azhari, yang mana tuan-puan tajuk ni sebenarnya merupakan satu tajuk yang menjadi kontroversi dekat rakyat kita. Maksudnya kalau bincang tajuk ni akan bergaduh lah dekat Malaysia ni yang kata. Tapi tuan-puan, kalau kita faham, orang yang bijaksana, orang yang intelektual, dia akan faham pergaduhan tidak akan mampu menyelesaikan apa-apa melainkan dengan pengkajian, melainkan dengan pembacaan, melainkan dengan analisis di manakah ketepatan dalil.
Jadi buku yang ditulis oleh Profesor Dr. Basri Ibrahim ni ada merungkaikan sedikit demi sedikit dari segi pemaknaan, penyusunan dan bagaimana bid'ah itu boleh ditimbulkan. Sebab dekat Malaysia ni tuan-puan, ada dua golongan. Yang pertamanya, golongan yang bid'ah yang tak datang daripada Nabi, itu bid'ah. Golongan yang kedua, yang kata bahawa bid'ah ini benda yang baik, tak apa. Jadi macam mana kita nak harmonikan? Kalau tengok macam dua-dua bagus, dua seorang nak bawa benda yang baik, satu lagi nak bawa apa yang Nabi bawa. Yang mana kita yang nak bawa tuan-puan? Itu kita harus teliti. Kita tak boleh main satu side, pergi side ni, ikut siapa yang kita suka. Tak. Itu kita harus pelajari, menganalisis benda ni dengan pembacaan. Jadi Profesor Dr. Basri Ibrahim ni ada merungkaikan dari sudut pemaknaan dan pelbagai lagi lah. Tapi sebelum tu kita kenal dulu siapa penulis ni. Dr. Prof. Basri Ibrahim ni adalah merupakan seorang profesor di UNIZA, Universiti Sultan Zainal Abidin Terengganu, dalam bidang pusat pengajian syariah UNIZA, dan juga merupakan penyandang kursi Jamalullah Universiti Islam Malaysia. Saya berjaya dengan kerjasama MAIPS, Majlis Agama Islam Perlis, dan sekarang ni bertugas sebagai pensyarah di UNIZA selama 29 tahun dan berkelulusan PhD dalam bidang syariah, fiqh semasa dan daripada Universiti Kebangsaan Malaysia. Maksudnya beliau memang pengkhususan bidangnya dalam bidang fiqh dan juga bidang pengajian Islam. Jadi beliau keluarkan satu buku yang bertajuk Bid'ahkah Amalanku. Ini tajuk yang sangat menarik tuan-puan, yang mana setelah saya baca ni saya dapat satu view yang lagi baik, satu view yang agak menarik, yang kadang-kadang sebahagian daripada kita ego nak dengar kan. Jadi kita kena baca dan kena teliti, jangan ikut emosi untuk mempertahankan sikap kumpulan kita tanpa kita mempelajari kaedah yang sebenarnya. Jadi tuan-puan yang dirahmati Allah SWT, tajuknya dalam ni insya-Allah tuan-puan kita bincang isi kandungan di dalam ni. Isi kandungan dalam buku ni saya tengok secara umum masa saya baca mula-mula dari sudut isi kandungannya. Permulaan kandungan buku ni agak menarik sebab apa saja isu yang kita bincangkan tuan-puan, mesti kita bincangkan dari sudut ta'rif tu. Apa saja isu yang akan diutarakan, sama ada kita nak bincang bab fiqh, nak bincang bab solat, nak bincang bab apa saja, benda pertama yang harus kita perbincangkan adalah ta'rif dia ataupun pengertian dia dulu. Jadi buku yang ditulis oleh Dr. Basri ni, dia dalam tajuk Bid'ahkah Amalanku, saya minta maaf saya lupa nak flip kan, saya lupa nak pakai filter tu. Pertama sekali adalah kita kena faham takrifan bid'ah tu macam mana. Sebab dekat takrifan ni saja tuan-puan dah berlaku pergaduhan dan kesalahfahaman. Ada yang berpegang dengan takrifan bahasa dan ada yang berpegang dengan takrifan istilah saja. Tapi bagi siapa yang mengkaji ilmu fiqh dan mengkaji beberapa istilah, dia akan tahu istilah daripada sudut bahasa tu hanyalah bahasa yang dipakai oleh orang Arab. Adapun istilah adalah benda yang kita gunakan dalam membincangkan dalam sesuatu bidang. Jadi ada pertama yang bincangkan tentang bid'ah yang boleh terima ni dari sudut bahasa, dan yang kedua bid'ah dari sudut istilah. Buku ni dia buka satu definisi. Yang pertama kena faham sunnah, kena faham bid'ah. Apa itu sunnah dan apa itu bid'ah. Ini benda yang saling bertentangan. Bila kau buat bid'ah, bila kita buat bid'ah, kita akan tinggalkan sunnah. Tapi kalau kita buat sunnah, kita akan tinggalkan bid'ah. Jadi buku ni datang dengan satu penceritaan definisi yang menarik. Dibincang tentang sunnah, definisi sunnah dan definisi bid'ah, dan dalil-dalil yang menyarankan mengikut sunnah. Di mana haza dekat sini bermaksudnya dia datangkan contoh ataupun dalil tentang pentingnya kita mengikuti sunnah dan juga untuk menjauhi bid'ah itu sendiri tuan-puan. Kenapa kita kena jauh bid'ah? Ada satu pemahaman tentang satu dalil hadis Nabi SAW, kullu bid'atu dhalalah. Jadi maknanya kita kena jauh bid'ah ni, sebab Nabi kata bid'ah ini satu kesesatan. Tapi apa maksud bid'ah kat situ? Adakah kullu tu semua? Buku itu dibincangkan. Buku yang ditulis Dr. Basri ni membincangkan adakah kita nak sebut semua ke ataupun macam mana kita kena faham.
Lepas tu, dan bukan semata-mata buku ni dia tulis bukan semata-mata menggunakan dalil daripada Quran dan Sunnah saja tuan-puan, tapi digunakan dalil daripada ijma' ulama kan, iaitu para imam mazhab. Lepas tu dalil daripada logik akal pun walaupun sebahagian tak menggunakan, tapi beliau masukkan juga dalil dari sudut logik akal pun orang gunakan sebagai pemahaman bahawa kenapa kita kena jauhi bid'ah ni tuan-puan. Itu yang ditulis oleh penulis lah. Mungkin kita berbeza pandangan, tetapi kita baca penulisan-penulis ni kita akan dapat lihat bahawa kita ada satu pemandangan dan penceritaan yang cantik ditunjukkan oleh penulis. Dan juga mereka membawa ungkapan golongan salaf. Ini yang menjadi polemik dalam negara kita, yang mana sebahagian daripada kita menganggap bahawa mengikut salaf ini adalah ekstremis. Adakah macam tu? Tak tuan-puan, kita kena faham dulu kenapa yang dinamakan salaf kan. Jadi dia bawakan juga, penulis bawa ungkapan golongan salaf terhadap bid'ah. Apa ungkapan, contoh-contoh ungkapan yang dibawa? Ini pun satu tajuk yang agak menarik tuan-puan. Contoh, dia bawa kata-kata Abdullah bin Mas'ud. Siapa Abdullah bin Mas'ud? Sahabat Nabi, yang mana dia kata bersederhanalah dalam mengamalkan sunnah lebih baik daripada keterlaluan dalam melakukan bid'ah. Jadi salaf ni kebanyakan daripada golongan sahabat, tabi'in, asba'ut tabi'in. Jadi penulis iaitu Dr. Basri dalam buku ni Bid'ahkah Amalanku, dia bawa tuan-puan, dia bawa satu perbincangan tentang bahawa golongan apakah pandangan golongan salaf terhadap bid'ah itu sendiri. Saya suka buku yang ditulis oleh Dr. Basri ni sebab dia pertama dia bawa pengertian itu sendiri daripada sudut ta'rifan. Lepas tu dia datangkan dalil Quran, dalil sunnah, dalil ijma', dalil logik akal dan ungkapan para salaf terhadap apa masalah bid'ah ni, kenapa kita kena jauh tuan-puan. Lepas tu penulis mendatangkan sikap golongan salaf, maksudnya macam mana interaksi golongan salaf terhadap orang yang melakukan bid'ah ataupun terhadap bid'ah itu sendiri. Macam mana interaksi ataupun interaksi yang dilakukan oleh golongan salaf. Lepas tu datang lagi takrifan yang kedua oleh penulis. Saya minta maaf kepada PTS, saya lupa untuk pakai flip bid'ahkah amalanku, tapi saya rasa penonton nampak aku bid'ahkah amalanku. Saya minta maaf, saya kalau kabut tadi. Saya terlupa nak tekan filter lain yang saya tekan. Jadi tuan-puan, dalam buku ni juga dia bahagikan, dia bawa lagi satu sudut pandang golongan salaf. Dia tak pecahkan bid'ah tu, tapi buku ni dia bawa satu sudut pandang bahawa pembahagian bid'ah kepada hasanah dengan sayyi'ah. Ini ada satu lagi golongan yang dia bawa bid'ah, dia percaya bahawa bid'ah ni ada hasanah dan ada sayyi'ah. Jadi dibawakan, maksudnya dia tak berat sebelah. Buku ni tak pandang satu sebelah lah, maksudnya dia tak berat sebelah. Dia bawa dua-dua pandangan, dia datangkan hasil kesimpulan hukum bid'ah tu macam mana tuan-puan. Lepas tu itu baru bahagian yang pertama. Secara umum dia bincang istilah, dia bincang penadilan, dia bincang macam mana ulama salaf punya respon dan juga macam mana pandangan terhadap pembahagian bid'ah hasanah dengan bid'ah sayyi'ah. Bahagian yang kedua tuan-puan adalah pembahagian bid'ah yang keji dalam faktor tersebarnya bid'ah dalam masyarakat. Ni dia ambil pandangan bahawa ada bid'ah yang keji. Pembahagian bid'ah ni semua bid'ah keji, dan dibagikan pembahagian bid'ah yang keji, iaitu bid'ah yang diketahui. Yang pertama, bid'ah yang diketahui oleh orang awam dan golongan terpelajar. Dan yang kedua, bid'ah yang dianggap oleh masyarakat awam sebagai amalan sunnah ataupun amalan ketaatan dan boleh mendekatkan diri kepada Allah. Lepas tu dia datangkan juga contoh faktor kenapa amalan bid'ah ni boleh berlaku dalam masyarakat tuan-tuan. Dan akhirnya dia bagi satu kesimpulan. Bahagian yang ketiga, dia buat kaedah. Lepas kita tahu takrifan, lepas kita tahu faktor sebab apa tersebarnya bid'ah-bid'ah yang keji ni, dia datangkan pula kaedah yang penting. Kalau macam mana kita nak detect benda tu bid'ah. Itu yang dinukilkan oleh Dr. Basri dalam buku Bid'ahkah Amalanku ni. Dia datangkan satu sudut pandang yang bahawa ada kaedah nak tahu benda tu benda bid'ah. Ada kaedah tak tahu benda tu bid'ah yang keji tuan-tuan. Macam mana nak tahu? Yang pertama, kaedah-kaedah penting dalam mengenali bid'ah yang keji.
Iaitu kena dapatkanlah buku ni baru kita akan tahu. Sebenarnya tuan-puan kena dapatkan buku ni. Kalau saya terangkan semua, jawabnya tuan-puan tak beli nanti. Jadi ni kena dapatkan buku ni. Dia ada terangkan macam mana kita nak detect. Ibaratnya kita detektor lah. Maksudnya kita nak detect bahasa Melayu apa? Kita nak detect, nak mengenal pasti je. Nak mengenal pasti macam mana nak mengenal pasti itu bid'ah. Dia datangkan ada 6 kaedah untuk mengenali bahawa bahawa perkara tersebut adalah bid'ah. Ini yang ditulis oleh Kesan. Untuk mengesan, betul-betul untuk mengesan. Itu yang ditulis oleh Dr. Basri. Dan last sekali tuan-puan, ni yang saya suka sikit, iaitu contoh-contoh perkara bid'ah. Dekat sini tuan-puan, Dr. Basri dalam bukunya Bid'ah ke Amalanku, dia datangkan banyak contoh. Ada lebih kurang 58 contoh tuan-puan, bid'ah yang masyhur di Malaysia. Ini kalau kita bawa tuan-puan, mungkin akan jadi polemik, pergaduhan sikit. Tapi kalau kita baca dan analisis dalil-dalil yang digunakan dan dipahami oleh penulis, kita akan tahu bahawa dia ada satu sudut pandang bahawa inilah taklifan bid'ah. Contohnya, dia mendatangkan bahawa bid'ah menghususkan hari Arafah untuk beribadah dan berdoa secara berjemaah. Kita kena faham, bila orang sebut bid'ah, bukan pada waktu tu kita tak boleh buat amalan tersebut, tetapi mengkhususkan. Dia ada highlightkan perkataan mengkhususkan. Macam kita kata amalan ni saja untuk ni, itu yang dia menjadi bid'ah. Tapi kalau kita sekadar umum, semua orang boleh buat amalan masing-masing. Sebab nak menetapkan, mengkhususkan, memperincikan satu amalan, dia memerlukan dalil. Kalau tidak, kita just kata di umum, boleh nak baca Quran, boleh nak berzikir. Tapi kalau mengkhususkan, itu saya dah bahas pula bab tu. Kita dapatkan buku ni, tuan-puan akan nampak lah bahawa sudut pandang. Yang kedua, dia kata ada bid'ah berkaitan dengan nyanyian, tarian, dengan wajdu. Jadi dia datangkan lebih kurang 58 tuan-tuan. 58. Bagi saya buku yang berharga RM25 ni agak murah, dengan 58 bukti dan tanda yang diberikan. Bismillah. Ustazah. Assalamualaikum. Okey. Yang kedua, dan dekat bahagian yang terakhir ni, penulis ada menerangkan lebih kurang 58 saya kata tadi. Contohnya bid'ah menggantungkan tangkal, bid'ah zikir menari, bid'ah masa Maulid Nabi, bid'ah menghiasi masjid, dan banyak lagi contoh-contoh bid'ah yang dia datangkan kepada yang didatangkan kepada pembaca. Jadi bagi saya tuan-puan, buku ni adalah buku yang agak menarik untuk kita sama-sama faham, untuk sama-sama kita memahami takrifan bid'ah itu. Boleh dapatkan di PTS, PTS di Shopee mungkin ada, Shopee PTS, dan juga mungkin boleh DM mereka, tajuk Bid'ah ke Amalanku. Tajuk Bid'ah ke Amalanku. Jadi tuan-puan boleh dapatkan di Shopee ataupun di PTS buku tersebut. Dan juga harganya hanya RM25 dengan kualiti buku yang macam ni tuan-puan. Harga je RM25, bagi saya agak murah lah. Bagi saya agak murah dan juga memberi manfaat untuk kita faham. Kita kena cerahkan pembacaan, pemikiran kita, jangan kita kecilkan. Dan kita kena banyak baca berbagai-bagai pendapat, dan kita dengan ilmu yang ada kita gunakan untuk memahami apa sebenarnya yang dikhendaki Allah dan Rasul terhadap agama ni. Dan yang paling menarik tuan-puan, yang terakhir sekali, dapat beli buku ni tuan-puan sekarang, promosi Ramadan. Kita PTS ada bagi sampul raya cantik tuan-puan. Ada sampul raya, ada kad macam-macam, penanda buku yang mereka bagi kepada kami. Dan juga semua pembeli-pembeli sementara promo Ramadan masih ada. Puan boleh dapatkan di PTS. Jazakallah khair. Jumpa pada hari Jumaat nanti untuk buku yang terakhir. Yang saya akan bahaskan ialah buku yang bertajuk Bolehkah Beramal dengan Hadis Dhaif. Ini yang paling saya suka bincangkan tuan-puan. Assalamualaikum. Kita jumpa lain hari dan masa. Barakallahu fikum. Kita jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.